tajuk last tadi. Apa tu kita punya confident interval. Confident interval for beza 2 min. Mu1 tolak mu2. Yang ni macam saya sebut tadi ada 5 kes. Kes kita senaraikan. So lepas tu kita nak identify, kita nak tengok dia punya statistik. Statistik. Daripada statistik tu kita akan bina dia punya confident interval lah. So kes yang pertama adalah kalau dua-dua variant, okay, dua-dua variant of the population diketahui, sigma square dan sigma 202 diketahui. Okay. Yang kedua, kalau kata unknown, maknanya kita tak tahu variant ataupun standard deviation of the population. Yang ni dia terbagi kepada dua bahagian pula, A, B. Yang ini kalau kata size sampel dia besar, dua-dua adalah sampel besar. Okay. Dan kalau kata salah satunya adalah kecil, or N2 kurang daripada 30. So statistik ni simple je. Dia punya case dia tu selalu dia refer sebagai size sampel besar, size sampel kecil. Besar tu biasanya merujuk kepada kalau dia lebih besar sama dengan 30. Kalau dikurang daripada 30 tu sampel kecil lah. So sampel kecil ni adalah cara-cara dia tersendiri. Dan tiap-tiap size sampel ni pula dia terbagi kepada dua. Yang pertama, kalau variant tu dianggap sama, dan atau ni tak sama dulu, tak sama, atau kalau variant dia adalah sama. Okay. So kalau sama, size sampel kecil pun super. Kalau variantnya adalah tak sama, atau size dia punya variant tu adalah sama. Okay. So yang ni panjang lah dia punya tu. Formula ni agak panjang sikit. So statistik yang kita rujuk, kalau yang variant tu diketahui adalah normal Z sama dengan X1 bar tolak X2 bar, tolak mu1 tolak mu2 bahagi punca kos2 sigma 1 square bagi N1 tambah sigma 2 kos2 bagi N2. Ni kalau kita tahu variant of the population ataupun standard deviation of the population, kalau kita tahu kita guna formula ni. Yang part 1 ni pula, yang part 1 ini kalau pun kita guna normal, petua dia agak mudah. Kalau sampel besar kita guna normal. So Z ni sama dengan X1 bar tolak X2 bar tolak dengan mu1 tolak mu2. Ni bagikan dengan, sekarang ni kita tak tahu kita punya population variant. So kita guna sampel lah. Kita gantikan kita punya yang dalam sigma 1 square tu dengan sampel variant. Ni pun super. So ni jadi punca kuasa 2 S1 square bahagi N1 tambah S2 kuasa 2 bahagi N2. Syarat dia, size sampel dia kena besar lah. Kalau kecil tak boleh. Dan kalau dia sama, so kalau sama kita ada isu bagi variant tu je lah. Variant tu dia dianggap sama, so kita kena cari apa yang dia refer sebagai dipanggil dalam bahasa Inggeris dia the pool standard deviation. Dalam bahasa Melayu dia dipanggil sisian piawai sepunya. So formula dia jadi X1 bar tolak X2 bar tolak dengan mu1 tolak mu2. Ni bagikan dengan SP. SP ada formula dia sendiri. Ni 1 bagi N1 tambah 1 bahagi N2.
So kalau Z tu maknanya dia follow normal distribution lah. Kalau size sampel kecil, untuk varian dia tak sama, kita guna T lah. T macam tadi. Ini sama exactly macam yang atas ni. Okay, exactly the same. Cuma distribution saja yang jadi berbeza. Tolak dengan mu1, tolak mu2. Ini bagikan dengan punca kuasa 2 S1 square bagi N1 tambah S2 kuasa 2 bagi N2. Yang ini dia follow T distribution dengan kita kena kira pula dia punya degree of freedom dia sendiri. Okey. Nanti kan saya tulis dia punya formula untuk nu tadi tu. Ni degree of freedom ni. Dia ada formula dia sendiri. Lepas tu the last one tu, kalau variannya adalah sama, kita guna T juga untuk saya sampel yang kecil. Formula dia sama macam yang ni. Tapi distribution aja yang berbeza. Ini adalah S1 bar tolak X2 bar tolak dengan mu1 tolak mu2 bagikan dengan SP punca kuasa 2. Sorry ni apa nama macam tak cukup space pula ni. 1 bagi N2. Okay. Yang ni dia follow T distribution dengan N1 tambah N2 tolak 2. Okay. Tu dia punya apa tu distribution lah. So kalau perhati dalam tu ada dua tambahan formula lah. Satu yang SP ni yang kita kena tunjukkan, satu lagi yang nu ni. So SP tu dikenali sebagai pool standard deviation. Pool standard deviation. The pool standard deviation ni adalah SP. Ini sama dengan punca kuasa 2 N1 tolak 1 darab S1 square tambah N2 tolak 1 darab S2 kuasa 2 bagi N1 tambah N2 tolak 2. Itu dipanggil pool standard deviation. Kita, in other word, macam kita ada dua sampel. So kita joinkan sampel tu untuk dapatkan dia punya standard deviation yang combine. Okay, the combined standard deviation. Seolah-olahnya macam kita ada satu sampel aja. Apa yang kita buat adalah kita mergekan dua sampel tu jadi satu sampel yang besar lah. Dan degree of freedom pula, nu, degree of freedom, nu ni. Ini nu ni dia punya formula panjang. Bukan sekadar panjang je, tapi dia nak execute dia pun leceh. Sampel variant yang pertama bagi dengan size sampel yang pertama. Yang ni saya kena refer buku. Kadang-kadang saya yang ni terlupa juga ni. Formula tu not very common lah. Ni dia. Okay, S1 square tambah dengan S2 kuasa 2. Ni dua over N2 kuasa 2. Ni kalau siapa ada buku tu muka surat 69. Ni bagikan dengan S1 square over N1 kuasa 2 bagikan dengan N1 tolak 1 tambah dengan S2 kuasa 2 bahagi dengan N2 bagi semua itu dengan N2 tolak 1. Okay. So ini kalau kita minta kira nilai ni, saya percaya tiap-tiap orang ni kita bagi satu set data, lepas tu you calculate dia punya degree of freedom ni. Biasanya kalau dalam kelas bila kita try tu, kita biasa dapat 4 jawapan yang berbeza. Okay. Satu daripadanya adalah math error. Itu kalau bila guna calculator. Ramai ada problem lah bila nak calculate ni directly. Okay. So ni dia punya dia punya rumusan bagi confidence interval untuk beza mean ni tadi. So kita boleh apply kita punya
method untuk dapatkan untuk banner dia punya confident interval tu lah, macam yang tadi tu. Okey, saya kena snap dulu gambar ni. Okey, ni rumusan dia. So in other word, masalah utama dia tu adalah kita perlu identify case dia dulu, and then we apply the formula. So untuk banner dia punya confident interval, kita macam saya sebut tadi, kita guna cara yang sama lah. Umpamanya kalau yang macam ni, this become X1 bar tolak X2 bar, min sampel pertama tolak min sampel kedua, plus minus Z alpha per 2 darab pembawahnya. Okay. Yang ni pun sama. Untuk kes yang 2A part 1 ni, min sampel pertama tolak min sampel yang kedua, plus minus Z alpha per 2 bagi pembawah. Everything is super. So it's very straightforward, very simple. So cuma sekarang ni nak identify the case tu. So saya akan cuba go through the cases. Lepas tu daripada situ hopefully kita dapat the idea lah. Hopefully. Okay. So cuba tengok dalam saya punya handout. Dalam handout saya tu. Cuba tengok nombor 7 kita dah buat. Okay, nombor 7 tu kalau you all ada, cuba buka yang nombor 7 tu. Nombor 7 tu yang kita dah buat tadi tu, bangsa maju dengan varian baru tu. Itu kita tahu standard deviation-nya adalah of the population. 2 dengan 4 masing-masing. So dia maksudnya dia adalah dalam kes yang pertama. Kita tahu variant of the population ataupun kita tahu standard deviation of the population. Okey, cuba tengok nombor 8 pula. Okey, cuba baca nombor 8. Nombor 8. Some studies have shown that the normal body temperature are from 31.6 degree centigrade hingga 37.2. Ini yang kita masuk pergi mana-mana tu, yang tembak kat kepala tu kan, yang tu lah. So the normal body temperature tu adalah antara 36.1 hingga 37.2. Ini some study lah. Some study menunjukkan tu. Yang ni betul lah. Ini saya tengok dalam tu lah. Saya tengok ada dalam internet lah benda ni. The normal temperature tu is defined as that 36.1 up to 37.2. So kalau lebih daripada 37.2 nak masuk shopping center tu, tiba-tiba dia jadi merah dengan berbunyi tak pasal-pasal je. So tak boleh masuk. Walhal kita berjemur, jalan kaki nak dari parking. Okay. So a common question regarding the body temperature is, are the normal body temperature bagi lelaki dan perempuan tu sama? Okay. So kita nak tengok tu, betul lelaki dengan perempuan tu sama tak body temperature dia? So a random sample of 60 lelaki show a mean normal body temperature of 36.7 with standard deviation 0.4 degree centigrade. Okay. Ini yang lelaki, 60 orang dia measure 36.7 dan didapati standard deviation bagi 60 orang ni adalah 0.4. Sementara a group of 64 yang perempuan pula shows a mean normal body temperature of 36.5 with standard deviation 0.3. So construct a 90% confident interval for the difference between mean male body temperature dengan mean female normal body temperature. Okay. So kalau perhati dalam tu, yang info yang kita ada dalam tu, yang maklumat pertama dia bagi tu, dia define normal body temperature je lah. 36.1 up to 37.2. Lebih daripada 37.2, you are blocked from entering mana-mana premis lah. Kalau bawah daripada 36.1, itu maksud dia apa tu? Orang yang temperature rendah ni, ni kalau ni bacakan Yasin lah. Okay, and then so kita ambil ni lelaki,
kita ada dua kumpulan tu. Kita ada lelaki dan juga perempuan. So, ini kata male lah. Male, lelaki, F, female. Okay. So dia ambil untuk lelaki kita ada berapa orang? 60. Yang perempuan dalam study tu 64 orang. Okay. So the first thing kita kena track tu lah. Standard deviation ataupun variant yang kita ada tu, adakah dia refer kepada sampel ataupun the population. So mean bagi yang 60 orang ni, mean body temperature dia adalah 36.7 yang lelaki. So ni X bar 1 36.7. So bagi yang perempuan kata 2 lah, X bar 2 36.5. Okay, 36.5. Okay, kalau tengok ada slight different lah. Slight different. Yang lelaki lebih panas daripada yang perempuan. Tak tahu lah betul ke tak ni. Yang ni saya je make up tau. Tapi yang data normal body temperature tu betul lah. Yang ni saya je yang buat soalan. And then yang dia bagi tu 0.4 dengan 0.3. So ini adalah kita punya standard deviation. So ni 0.3. Untuk lelaki 0.4, untuk perempuan 0.3. Now yang itu tu standard deviation ni, adakah ini standard deviation bagi the group sampel ni ataupun seluruhnya? Is it the population? Kalau baca betul-betul dia ayat tu, a random sample of 60 male show a mean normal body temperature of 36.7 with standard deviation 0.4. Maksudnya itu merujuk kepada the sample lah. So mean 60 36.7 dan dia punya standard deviation untuk 60 ni adalah 0.4. So ini maksudnya dia adalah sample standard deviation. Yang perempuan pun serupa. So kita punya data standard deviation tu, info standard deviation tu adalah standard deviation bagi the sample. So yang diminta adalah construct a 90% confident interval for the difference between mean male body temperature dengan yang perempuan. So lelaki tolak yang perempuan. So apa yang kita boleh kata, yang kita nak cari adalah 90% confident interval for different mean body temperature bagi male and female. Male and female. Maknanya lelaki tolak yang perempuan. So dari situ kita kena identify case dia ni, bermaksud ini adalah yang kita ada maklumat standard deviation tu adalah sampel. So dia adalah unknown variant of the population, kedua-dua population lah. Okay. So ni case unknown sigma 1 square dan juga sigma 2 cos 2. Kita tak tahu variant bagi body temperature lelaki dan yang perempuan yang sebenarnya. We do not know. So dia dalam case yang kedua. So berikutnya kita kena tengok sample size pula lah. Okay, kalau tengok dalam ni kita dah dapat identify ini adalah case unknown variant dan size sample pula yang kita check. So size sample yang digunakan adalah 60 dengan 64. So dia jatuh dalam kategori 2A. So dia adalah sample size yang besar. Dan soalan yang ketiganya, okay, so ni adalah kira large sample. Dan soalan yang ketiganya, adakah variant dia sama ataupun tak sama? Okay. Dia sama ataupun tak sama. Dia tak sebut dalam ni. So dia oleh variant dia sama ataupun tak sama. So kalau dia tak sebut, okay. So kita boleh assume variant dia tak sama lah. So since apa kita boleh kata macam ni. So ni since variances differ, not
not assume the same. Not assume the same. Kita anggap ni adalah varian tu adalah tak sama. Okey. Variannya tu adalah tak sama. So oleh itu kesnya adalah kes 2A part 1. Okay. So 2A part 1 tu we have to select formula ni lah. Ini dia punya statistik. So daripada statistik ni kita construct dia punya confidence interval formula, dan daripada situ baru kita apply kita punya formula tu lah. So dari situ the statistik yang kita pilih, the relevant statistic adalah Z equal to X1 bar minus X2 bar minus dengan mu1 tolak mu2. Ini bahagikan dengan, ni varian tak sama dan ini adalah square root S1 square bahagi N1 tambah S2 kuasa 2 bahagi N2. Dan membina kita punya confidence interval. Dia punya confidence interval daripada sini adalah X1 bar tolak X2 bar plus minus Z alpha per 2 darab punca kuasa 2 yang pembawah. So ini adalah S1 square bahagi N1 tambah S2 kuasa 2 bahagi dengan N2. So ganti aje lah nilai-nilai tu. So dia nak 90% So 90% confidence interval implying alpha dia 0.1. So ganti dalam formula-formula ni. So ni kita dapat 36.7 lelaki tolak yang perempuan, the difference between male and female. So lelaki tolak yang perempuan. So ni 36.5 plus minus Z ni 0.1 bahagi 2 punca kuasa 2 ni tedious punya kerja ni. Now ni 0.4. Yang dibagi ni standard deviation. Okay. Yang kita nak guna ni adalah dia punya variant. Okay. Yang ni variant ni. Ni kena careful Ni variant. Yang ni standard deviation. So oleh kerana dia yang kita guna tu variant, yang kita ada standard deviation, so you know standard deviation 0.4 kuasa 2 bahagikan dengan N1 dia adalah 60 dan yang perempuan 0.3 kuasa 2 bahagikan dengan 64. So perlu tengok dalam kita punya statistical table tu apa nilai ni. So ini Z 0.1 per 2 ni adalah Z 0.05. So kalau you all baca dalam muka surat 34 tu, it should be 1.6449. Okay. So gantikan aja lah. So ni kalau selesaikan terus, ini 0.2 plus minus 1.6449 darab punca kuasa 2 yang tu lah. So nanti you all tulislah sendiri tu kalau yang menyalin. So mana kalkulator? Square root of 0.4 square bagi 60 tambah 0.3 square bagi 64 darab dengan 1.6449 ni minus dengan 0.2. So saya dapat ni 0.095 up to plus dengan 0.4 up to 0.305. Okay. Itu jawapan yang saya dapat. So dia positif 0.095 hingga 0.305. So lower limitnya adalah positif 0.095, upper limit 0.305. So berdasarkan ini, kalau kita nak conclude lah kalau kita nak conclude, kita boleh kata lelaki ni adalah lebih panas daripada perempuan lah badan dia. Kalau berdasarkan ni. Okay. So the trick is actually to identify the case. Itu yang penting.
So kalau berjaya kita identify the case, then we select the right formula lah. Okay, yang ini saya go through je. Kalau kita go through je some of these example. Kita tengok nombor 9 dalam handout yang saya bagi tadi. So kalau tengok nombor 9, sama je problem dia, sama. A random sample of 60 male show a mean normal body temperature of 36.7, standard deviation 0.4, while a random sample of 64 female, dia sama juga 36.5, meannya standard deviation 0.3. Construct a 90% confidence interval for the difference between mean male normal body temperature and mean female normal body temperature kalau the two variances are equal. Okay, kalau di equal pula. So tadi tu kita beranggapan dia tak sama, tapi kalau dia equal, okay, so dia dah jadi case yang 2A part 2. Okay. So 2A part 2. So kalau yang untuk nombor 9 part A, so ni 9A, yang ini yang kita guna. Okay. So untuk buat ni, kita perlu cari SP, the full standard deviation, gunakan formula ni lah, yang ni, and then apply je dalam kita punya formula, so kita dapat selesaikan. Okay, so perlu tunjuk ke tu, ke you all rasa you all boleh handle tu? Senyap je, ke dah tidur ni? Ada doktor? Ada okay. Ada. Dia kelas online ni kadang-kadang macam saya pun kadang-kadang meeting dalam kereta. Kadang-kadang merata lah, duduk tak mana-mana meeting macam tu lah. So saya bayang ini yang kelas pun sama kot. Itu impact yang saya dapat report pun macam tu lah. Tak apa, ni record ada kan, so mana you all cubalah benda tu. Okay, so saya tunjuk je lah yang tu part 2A tu, kalau kata tu adalah sama. Okay, so untuk 9 part A, untuk selesaikan yang nombor 9 part A, 9 part A, dia adalah case 2A part, dia tak sama, so part 2 lah. Variant sama dia 2A part 2, dengan menganggap dia adalah variant dia sama. So mula-mula kita kena cari dulu dia punya full standard deviation. Ini kita apply je lah dia formula 160 tolak 1. Lepas tu S1 square adalah 0.4 kuasa 2 tambah 64 tolak 1 darab dengan S2 adalah 0.3 kuasa 2 dibahagi dengan 60 tambah 64 tolak 2. So kalau selesaikan, I should get, dia macam mana pun dia mesti in between 0.3 dengan 0.4. Trik dia tu. So ni 59 darab 0.4 square tambah dengan 63 darab dengan 0.3 kuasa 2 bahagikan dengan 122. 122 take the square root to 0.35. To 0.35. Yang lelaki tadi 0.4 standard deviation, yang perempuan 0.3. So it must always be antara dua nilai itulah. Apa ni tu? To just nak check aja, takut kita salah kira. Kalau kita dapat dia lebih daripada 0.4 atau kurang daripada 0.3, confirm tak betul. So it must be between the two standard deviation. Okay, so applying the formula, ni SP kita dah tahu. So formula yang kita pakai daripada case 2 part A ni, we are using this formula. So kita dapat dia jadi X1 bar tolak X2 bar plus minus ni normal Z alpha per 2, so 0.1 0.1 pasal 90% confidence interval
darab SP darab punca kuasa 2 apa nama tu 1 bagi N1 tambah 1 bagi N2. So gantikan dalam tu. Ini Z alpha per 2. Nanti pesan guna Z 0.05 Ni dah makin mahir ni. So bolehlah buat cepat. Doktor, boleh Ha, saya tanya? boleh. Maksudnya kalau equal tu automatik kita pakai case ni ke atau kita tengok juga case? Semula Kalau case dia equal, kita terus pakai formula ni ke atau juga tengok juga case? okey, kena tengok kes lah. Dia kena identify kes juga. Macam tadi dia bagi tahu untuk 94 nombor 94A tu. So variant tu sama, maknanya bila variant sama tu dia dengan variant tu unknown, okey, variant unknown maknanya dia dekat nombor 2. Lepas tu sekarang size sample dia besar and then dia bagi tahu variant tu sama. So guna yang ni lah. So mesti identify the case lah. Menjawab tak soalan ni? Menjawab. Okey, so dari sini ini tadi berapa ya? Min dia tu 36.7 dengan 36.7 tolak dengan 36.5 plus minus 1.6449 darab SP kita adalah 0.35 darab dengan punca kuasa 2 1 bagi lelaki 60 yang perempuan adalah 64. So selesaikanlah. 1.6449 darab dengan 0.35 darab dengan square root kurungan 1 bagi 60 tambah 1 bagi 64. Okay. So ni tolak dengan ni 0.2. So kita dapat ni 0.096 97 0.4 up to 0.303. Okey, kalau ambil dia punya unit degree centigrade. So minimum dia 0.097 positif. So ini pun menunjukkan yang lelaki ni lebih panas daripada perempuan lah. Ni maksud dia. Okey. So kita perlu identify the case supaya kita boleh pilih the right formula lah, tu maksud dia. Dan kalau kita tengok yang 942 tadi tu dia are not equal, variant tak sama. Bila variant tak sama tu macam yang kita buat dalam nombor 8 tu lah. Sama itu. Okey, cuba tengok yang nombor 10. Case dia punya soalan dia sama je. Yang kita play around dengan size sample, dengan variant tu, sama ke tak sama. Itu je. So nombor 10, cuba tengok aja nombor 10. Kalau tadi kita ambil 60 lelaki, 64 perempuan. Tapi kali ni, 12 lelaki menunjukkan mean temperature 36.7 with standard deviation 0.4. Yang 9 perempuan, mean dia 36.5, standard deviation dia 0.3. So, yang kita nampak dalam kes ni, ini nombor 10 part A. Saya tunjuk sebelah. Untuk 10 part A, 10A soalan tu, 10 soalan ni. Yang kita ada tu, N1 dia untuk lelaki, ini male, ni female. N1 dia adalah, berapa tadi? 9 12 dengan 9. N2 tu adalah 9. Lepas tu mean yang dapat, sampel mean dia 36.7. Yang lelaki perempuan 36.5. Standard deviation yang lelaki 0.4 dengan 0.3. Sama-sama tadi. S2 ni 0.3. So, first thing yang kita cuba establish daripada sini,
sigma 1 square. Okay, kita tahu ke tak tahu? Yang ni tak tahu. We don't know. Okay, ni tak ada info dia. So therefore yang ni kita boleh kata ini adalah case sigma 1 square. Variant tu tak diketahui. Okay. So variant tak diketahui. Second one yang kita check size sample dia. size sample N1 dia kurang daripada 30, N2 dia tu pun kurang daripada 30. So dia adalah case nombor 2 dan dia part B sebab size sample dia kecil. Now satu lagi kita perlu establish sama ada variant dia sama ataupun excuse me, tak sama. So nombor 10 part A tu dia sebut situ if the true variances are equal. So maksudnya sigma 1 square equal lah. Okay. So therefore ni adalah case yang 2 part B part 2. Okay. Berdasarkan nota saya ni lah. Okay, berdasarkan nota saya dia adalah unknown variant. So case 2 size yang paling kecil, so part B. Lepas tu variant dia dianggap sama. So kita perlu guna formula yang ni lah. Okay, formula yang last ni tadi. And the distribution adalah T distribution dengan N1 tambah N2 tolak 2 degree of freedom. Okay, saya tunjuk yang tu. So first thing kita perlu calculate dulu dia punya pool standard deviation. So the pool the